Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la 'udwana 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin 'abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirri asrawatir riyaqil akhir wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-muhtar wa alil atar wa ashabil akhir adada ni'amillahi wa afdalih. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu anullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna al-ikhlasa fihi wal 'amala bihi wa nashra bihi hatta ya'tina al-yaqin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma harimna lazata ma'asiyatik warzuqna lazata ta'atik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma amin summa amin walhamdulillahi rabbil alamin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Taala sekalian, alhamdulillah, pertama sekali puji dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam yang mulia, di tempat yang mulia, pada ketika dan waktu yang mulia, setelah mana mengerjakan ibadah yang mulia yakni salat, kita bersama-sama duduk bersimpuh dengan niat i'tikaf di dalam masjid ini. Mudah-mudahan dalam masjid ilmu ini, mudah-mudahan Allah terima segala amalan kita dan diberikan dengan keberkatan masjid ilmu ini, diangkat segala wabak dan penyakit dan diberikan kepada kita, ahli keluarga kita, kesihatan yang baik zahir dan batin. Begitu juga dengan berkat majlis ini diberikan kepada kita rezeki yang baik zahir dan batin, dan seterusnya ditempatkan kita bersama dengan orang-orang yang saleh ketika mana kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Taala sekalian, jadi sebelum kita melanjutkan pengajian kita daripada kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Hujjatul Islam Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimallahu taala wa nafa'ana bi 'ulumi fid dharain amin. Sebelum itu untuk makluman semua, siang tadi iaitu pada hari Jumaat 14 Ogos telah kembali guru kami yang dimuliakan, iaitu Al-Musnid Syekh Muhammad Husni Ginting Al-Langkati Al-Azhari rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumi fid dharain amin, iaitu meninggal di Besitang, Langkat, Indonesia pada jam 3.30 pagi hari Jumaat. Hanya meninggal pada hari Jumaat dalam usia masih muda, 40 tahun, lahir 1980. Jadi walaupun tidak lama, kami sempat ambil beberapa manfaat daripada beliau. Jadi untuk itu kita sedekahkanlah pahala bacaan Al-Fatihah. Mudah-mudahan beliau ditempatkan di tempat yang mulia di sisi para salihin. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi walaupun beliau ni masih muda tetapi ilmunya tinggi, alim, duduk bersama dengan ulama Al-Azhar dan diiktiraf ilmunya, mengarang banyak kitab berkaitan dengan hadis. Jadi mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Taala sekalian, jadi pada malam ni kita sambung apa yang kita telah bincangkan sebelum ini berkenaan dengan adab-adab bangun daripada tidur. Adab-adab bangun daripada tidur. Berkenaan dengan adab-adab bangun daripada tidur, sebagaimana telah kita sebutkan sebelum ini, ketika mana kita tidur itu kita disebut sebagai sebahagian daripada mati ataupun mati sekejap. Jadi bila kita bangun pada waktu pagi, andai kata kita masih diberikan nyawa oleh Allah SWT, maka kita akan bangun pada waktu pagi tersebut. Andai kata kita diambil nyawa oleh Allah SWT di dalam tidur kita, maka
kita akan menemui ajal ketika mana kita tidur. Itu yang disebutkan oleh ayat Quran sebelum ini. Jadi apabila kita bangun ni, kata Imam Al-Ghazali, hendaklah kita bangun daripada tidur kita itu sebelum terbit fajar. Jadi kita bangun pada awal pagi sebelum terbit fajar. Bagaimana yang telah dijelaskan sebelum ni, maksud terbit fajar itu sebelum terbit fajar kazib. Yang lebih baiknya adalah sebelum terbit fajar kazib. Kerana fajar itu ada dua. Satu yang disebut sebagai fajar kazib, yang kedua disebut sebagai fajar sadiq. Jadi fajar kazib ni adalah fajar yang dia terbit sebelum daripada terbit fajar subuh, fajar sadiq itu. Jadi fajar kazib ni dia terbit lebih kurang 10 minit sebelum daripada terbitnya fajar sadiq. Jadi kita bangun itu sebelum terbit fajar tu, terbit fajar kazib, lebih baik sebelum terbit fajar sadiq. Maksudnya misalnya kalaulah subuh jam 5 pagi, pukul 5 pagi, maknanya pukul 4 ataupun 4:30 pagi tu kita telah dah bangun. Dah bangun awal. Kerana apa bangun awal? Faedah kita dapat bangun awal pada waktu pagi tu kan dapat kita melakukan ibadah-ibadah yang lain, dapat buat solat tahajud dan sebagainya, baca Quran, berzikir dan sebagainya, bangun awal. Sebelum daripada kita solat subuh itu, kita bangun awal. Jadi bangun tu pada ketika sebelum fajar kazib, ataupun sebelum fajar sadiq. Lebih kurang dalam pukul 4 ataupun 4:30 lah sebelum subuh. Kerana dapat kita melakukan ibadah-ibadah yang lain sebelum kita melakukan ibadah solat fardu subuh. Kerana apa? Kerana permulaan subuh tu bila terbit fajar sadiq. Bila terbit fajar sadiq, terbit fajar subuh, maknanya telah masuk waktu subuh dan berakhir waktu subuh tu ketika mana terbitnya matahari. Itu maknanya penentuan waktu subuh. Jadi di sini kita faham bahawa fajar itu dia ada dua, fajar kazib dan juga fajar sadiq. Maksud fajar ni apa? Maksud fajar ni adalah cahaya. Fajar itu adalah maksudnya cahaya kemerah-merahan di langit sebelum terbitnya matahari. Jadi sebelum terbit matahari dia keluar cahaya dulu. Sebelum terbit matahari. Jadi cahaya yang disebut sebagai fajar kazib tadi itu bukan fajar yang sebenar. Dia terbit 10 minit sebelum fajar subuh tu. Itu bukan fajar yang sebenar. Fajar yang sebenar adalah fajar sadiq nanti. Fajar waktu subuh. Fajar waktu subuh. Jadi kita ketahuilah fajar ni ada dua, fajar kazib dan juga fajar sadiq. Dan nanti kita akan baca hadis yang mana dalam hadis Nabi sebut tentang dua fajar ni, iaitu fajar kazib dan juga fajar sadiq. Jadi dua-dua ni cahaya juga. Fajar kazib pun cahaya juga, fajar sadiq pun cahaya juga. Cuma ada perbezaan cahaya di antara fajar kazib dengan fajar sadiq. Sebagaimana saya telah bagi tahu sebelum ni, nak mudah dapat gambaran tu kita di Google kita dapat ada dah dibuat oleh orang. Ini contoh gambar fajar kazib, ini contoh gambar fajar sadiq. Jadi senang, nampaklah dia punya perbezaan dia tu. Perbezaan di antara fajar kazib dan juga fajar sadiq. Kenapa kita nak kena tahu perbezaan ni? Supaya nanti kita bila keluarnya cahaya tu, kita tak sangka yang keluar cahaya tu adalah fajar sadiq ataupun namanya fajar subuh, supaya tidak tersilap. Memanglah sekarang ni kita solat, ada waktu solat, ada jam, ada semua kan. Tetapi yang waktu yang sebenarnya kita kena tengok fajar tu. Itu penentuan waktu yang tepat. Misalnya kalau nanti katakan semua tidak berfungsi, jam tak berfungsi, apa semua tak ada fungsi, macam mana kita nak tahu dah masuk waktu subuh ataupun tak? Kena tengok pada fajar juga. Kena balik tengok pada fajar tadi. Kalau silap tengok fajar tadi, disangkakan sudah masuk subuh. Sebenarnya belum lagi masuk waktu subuh. Itu kena tahu mana satu fajar subuh, mana satu bukan fajar subuh. Ini penting untuk kita tahu. Jadi nak mudah tu kita tengok gambar tu, dah ada gambaran, dan gambaran tu nanti diceritakan dalam hadis. Dalil berkenaan dengan fajar ini disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 187, yang mana Allah menyebutkan
wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul qaitul abyadu minal qaitil aswadi minal fajr. Yang ini berkenaan dengan puasa kan, makan dan minumlah hingga jelas bagimu, yang ini perbezaan antara benang putih dan juga benang hitam, iaitu fajar. Jadi kalau menurut ulama tafsir, fajar yang dimasukkan di sini adalah fajar shadiq. Kerana bila terbit fajar kazib tu, kita makan tu boleh lagi waktu bulan puasa, bulan Ramadan, ataupun waktu bukan bulan Ramadan pun, kalau kita puasa terbit fajar kazib tu kita boleh makan lagi. Dan kita mesti berhenti sebelum terbit fajar shadiq. Maknanya bila dah masuk waktu imsak, kita berhentilah. Waktu imsak tu dikira 50 bacaan ayat Al-Quran sebelum terbit fajar shadiq, iaitu anggaran waktu imsak. Kenapa ada waktu imsak ni? Ini juga disebutkan dalam hadis, supaya supaya kita tidak tidaklah nak tunggu sampai masuk subuh tu baru nak berhenti, ataupun sebelum masuk subuh tu nak berhenti awal sikit. Bila dah masuk waktu imsak, berhenti awal sikit. Supaya kita bersedia untuk kita berpuasa. Dalam hadis Nabi SAW menyatakan berkenaan fajar ini, Nabi bersabda, al-fajru fajarani, fajrun yuqalu lahu zanabus sirhani wa huwa al-kazibu yadhhabu tula wa la yazhabu arda, wal fajrul akharu yuzhabu arda wa la yazhabu tula. Fajar itu kata Nabi SAW ada dua. Yang kita sebut tadilah fajar kazib dengan fajar shadiq. Fajar itu ada dua kata Nabi. Fajar yang disebut sebagai ekor serigala, ini fajar fajar kazib. Fajar yang disebut sebagai ekor serigala, iaitu fajar kazib yang datang menegak, yang ini meninggi, tidak membentang. Fajar kazib ni dia menegak, meninggi, dia tidak membentang cahaya dia. Dan fajar yang lain, yang ini fajar shadiq itu kata Nabi SAW menegak, yang ini meninggi, yang datang menegak, meninggi dan tidak menjulang. Ini disebut dalam hadis. Kita nak dapat gambaran tu, tengok gambar tu tadilah. Tengok gambar tu antara fajar kazib dengan fajar shadiq. Dua-dua ni telah disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Jadi sebelum dikaji oleh ilmu sains pun dah Nabi SAW dah sebutkan, berdasarkan apa yang diwahyukan oleh Allah SWT kepada baginda Nabi SAW. Jadi kalau kita nak kebaikan yang banyak, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ghazali tadi, bangun awal. Bangun awal, dapat faedah yang banyak, dapat buat ibadat yang lain. Oleh itu dalam kitab Hidayatul Hidayah ni juga, pada bahagian yang lain kita sebutlah, walaupun akan disebutkan juga nanti, Imam Ghazali telah ajarkan kepada kita, misalnya kalau kita tidak sempat bangun tahajud, kadang-kadang terlajak kan, tak sempat nak bangun tahajud, apa yang diajarkan oleh Nabi SAW dan disebutkan oleh Imam Al-Ghazali adalah, selepas pada kita sembahyang isyak, sembahyang berjemaah isyak, kan kita sembahyang ba'diyah isyak, sembahyang sunat. Lepas sembahyang ba'diyah isyak, Imam Ghazali sebut kita dianjurkan buat sembahyang sunat mutlak, paling-paling 4 rakaat, ataupun kalau rasa banyak sangat, buat 2 rakaat. Lepas daripada buat sunat isyak 2 rakaat, kita buat sunat mutlak 2 rakaat. Lepas daripada itu kita solat sunat witir. Solat sunat witir siap-siap. Sama ada 3 rakaat itu dengan 2 kali salam, ataupun 3 rakaat itu sekali salam. Itu kaifiat dia ataupun cara dia. Yang lebih afdal ialah buat 3 rakaat witir itu dengan 2 salam. Terpulang pada kita nak buat 2 salam ataupun 1 salam, dua-duanya diterima. Cuma yang afdal, yang lebih baik adalah 2 salam. Kenapa kita sembahyang witir awal? Itu juga disebut dalam hadis. Nabi mengatakan kalau kita rasa takut-takut tak terjaga waktu malam, nanti tengah malam takut tak terjaga, buat witir awal. Nanti katalah kita terjaga, kita buat lagi. Witir dia baki, witir yang lain tu kita boleh buat lagi pada ketika kita bangun tengah malam nanti. Itu diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak ada masalah kita buat witir awal. Samalah waktu pada ketika bulan Ramadan kan. Selalu pada bulan Ramadan ni dia simpan. Orang ada jemaah dia simpan witir tu, dia nak buat tengah malam.
Dia tak buat sama dengan jemaah yang lain di masjid. Sepatutnya dibuatlah sama dengan jemaah yang lain di masjid, tak perlu simpan. Nanti kalau bangun nanti tengah malam, tambah lagi witir tu. Tambah lagi witir. Kan witir itu jumlah witir tu apa nama ni? Paling kurang 3. Paling banyaknya adalah 11. Jadi misal kata lepas pada ba'da isya, lepas daripada solat sunat mutlak, kita buat witir 3 rakaat. Sama ada 2 salam ataupun 1 salam. Lepas tu nanti bangun kita tengah malam, kita nak buat tahajud kan. Kita buat tahajud, lepas tu sambung lagi baki witir. Tadi dah buat 3, sambung lagi lah baki yang lain. Yang penting witir tu dalam keadaan genap, dalam jumlah yang genap. Maksudnya kalau tadi dah buat 3, bangun tengah malam nanti jangan buat 3 juga. Kalau buat 3 dah 6, dah genap, tidak ganjil. Jumlah witir tu mesti ganjil. Jadi maknanya bangun tengah malam, misalnya kita dah buat 3 tadi, buat 2. Ganjil kan? Campur jadi 5. Buat 7. Buat apa nama ni? Buat 5. Buat 4. Campur dengan 3 tadi dah jadi 7. Jadi ganjil. Buat dalam jumlah yang ganjil. Sampailah cukup 11. Kalau kata tak mampu nak cukupkan 11, buat dalam jumlah yang berapa yang mampu tapi jumlahnya ganjil. Tadi dah buat 3, nanti malam buat dalam jumlah yang genap supaya campur kedua-dua tu jadi ganjil. Tu cara untuk kita laksanakan solat sunat witir. Jadi tak perlu simpan witir tu nak buat tengah malam ataupun lepas daripada buat tahajud baru nak buat witir tu, tak perlu simpan. Boleh buat siap-siap. Boleh buat pada awal waktu, kerana kita ni kadang-kadang kita tak mampu nak bangun tengah malam. Kadang-kadang lemah kan, letih dan sebagainya. Kita buat awal. Maknanya Nabi dah bagi pilihan dalam hadis tu, boleh buat awal ataupun kita simpan nak buat di penghujung malam. Jadi cara yang terbaiklah kita buat awal dulu, nanti kita bangun kita tambahlah. Itu berkenaan dengan witir. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, apabila engkau memakai pakaianmu, maka hendaklah engkau niatkan dengan menjunjung perintah Allah Ta'ala pada menutup auratmu. Jadi bila kita dah bangun tadi, bangun awal tadi, kita siap dirilah. Maknanya dengan mandi, bersugi dan sebagainya, ikut adab-adab sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama salasa ukhadin yadribu ala kulli ukhadatin makanak alayka laylun tawilun farqud fa in istayqaza zakiran lillahi ta'ala in halat ukhdatun fa in tawadda'a in halat ukhdatun fa in shalla in halat uqaduhu kulluha fa asbaha nasyitan tayyiban nafs wa illa asbaha qabisan nafsi kaslan. Apabila salah seorang di antara kamu sedang tidur, syaitan akan membuat 3 ikatan di kepalanya. Apabila kita tidur, syaitan akan buat 3 ikatan di kepala kita. Pada masing-masing ikatan tu syaitan mengatakan tidurlah dengan nyenyak kerana malam masih panjang. Jika dia bangun dan berzikir kepada Allah, jika orang yang tidur tu bangun dan berzikir kepada Allah, maka lepaslah 1 ikatan tadi. Tinggal 2 lagi ikatan. Bila dia berwuduk, lepas lagi ikatan yang kedua. Kemudian bila dia dah solat, maka hapuslah semua ikatan tersebut. 3 ikatan tu terlepas. Dengan demikian dia akan bersemangat dan jiwanya akan menjadi baik. Sebaliknya apabila dia tidak mengerjakan, yakni dia tidak zikir tadi, tak bangun tak zikir, tak ingat Allah, tak baca doa lepas pada bangun tidur, kemudian tidak berwuduk, kemudian tidak solat, maka dia akan menjadi pemalas. Dia akan jadi pemalas dan jiwa dia akan jadi jiwa yang tidak baik. Jadi maknanya bila kita bangun awal, kita akan terlepas daripada tiga ikatan syaitan tadi. Jika kita bangun itu dengan zikir, kita bangun dengan berwuduk dan juga kita solat, maka terlepaslah daripada kita tu 3 ikatan syaitan tadi. Oleh sebab tu bila kita bangun daripada tidur, Nabi SAW ajar apa? Baca doa bangun daripada tidur kan. Baca doa bangun daripada tidur.
Jadi doa bangun daripada tidur tu lafaz dia pelbagai. Kita boleh pilih mana yang mudah untuk kita baca. Mana yang mudah untuk kita baca kita amalkan sebagaimana yang diamalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara doa bangun daripada tidur itu ialah alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini antara lafaz doa bangun daripada tidur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan, maknanya membangunkan. Kita kan tadi kita cerita dalam tidur tu roh kita dipegang. Bila Allah lepaskan roh kita, mana kita diberi lagi hayat kita, diberi lagi hidup, kita bangun, mana kita kena bersyukurlah. Allah membangunkan kita, menghidupkan kita. Kerana tadi kita mati. Tidur tu dalam mati sekejap. Setelah mana dia mematikan, maknanya menidurkan kami, dan hanya kepadanya lah kami akan kembali. Jadi akhirnya nanti kita akan kembali kepada Allah SWT. Jadi sebab tu bila kita dapat berita kematian, kita mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya akan kembali kepada Allah SWT. Hadis riwayat Imam Bukhari daripada Sayyidina Huzaifah dan juga Sayyidina Abu Zar. Ini doa tadi, lafaz doa alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Itu doa bangun daripada tidur. Ada juga lafaz yang lain bangun daripada tidur tu, lafaz yang lain iaitu asbahna wa asbahal mulku lillah wal azamatu wal sultani lillah wal izzatu wal qudratu lillahi rabbil alamin. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini abina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala milati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Ini lafaz yang ada tambahan, lafaz yang panjang sedikit. Kadang-kadang lafaz yang panjang ini ada kita baca dalam maksurat kan, dalam maksurat ada dimuatkan. Ada sebagainya asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatul ikhlas tu ada dalam maksurat. Kalau ada siapa yang biasa baca maksurat lah, ataupun dalam wirdul latif, wirdul latif tu ada disebutkan tentang lafaz tersebut. Yang penting adalah doa bangun daripada tidur tadi, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu yang penting kita baca sebagai tanda kita bersyukur. Bangun tu mana kita diberi lagi kesempatan hayat oleh Allah SWT, maka kita wajib bersyukur. Wajib bersyukur. Ada lagi doa yang lain iaitu Allahumma inna nas'aluka an tab'asana fi hadzal yaum ila kullil khair wa na'udzubika an najtariha fihi su'a au najurahu ila muslimin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Nas'aluka khaira hadzal yaum wa khaira ma fih wa na'udzubika min syarri hadzal yaum wa syarri ma fih. Ini lafaz tambahan. Ini sebagai maklumat lah kepada kita untuk kita beramal. Yang penting adalah doa bangun daripada tidur tu tadi. Semua ni doa-doa ini adalah bersumberkan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam hadis. Tentang doa bangun daripada tidur tadi yang mana kita sebutkan tadi, ada juga riwayat yang lain daripada Sayyidina Abu Hurairah yang mana Nabi SAW bersabda, iza stayqadha ahadukum falyaqul alhamdulillahillazi radda ruhi wa afani fi jasadi wa adhina li bi dzikrih. Apabila salah seorang daripada kamu bangun daripada tidur, kata Nabi sallallahu, hendaklah dia mengucapkan tadi alhamdulillahillazi radda ruhi wa afani fi jasadi wa azina li bi zikrih. Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan rohku. Jadi Allah telah kembalikan roh kita ketika mana kita bangun itu, dan menyihatkan kita, memulihkan kesihatan kita dalam jasad kita, dan mengizinkan kita untuk berzikir kepadanya, mengingat kepadanya, berzikir kepada Allah. Jadi kita wajib bersyukur. Dan banyak lagi lah hadis-hadis yang lain yang Nabi SAW ajarkan, lafaz-lafaz doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, yang semuanya itu dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi, antaranya di dalam kitab Al-Azkar An-Nawawi. Boleh kita baca di sana lah. Kemudian bila kita dah bangun, kita dah mandi dan sebagainya, bangun pagi ni antaranya sunnahnya kita bersugi, gunakan kayu sugi, kayu arak. Ni antaranya kayu arak, bersugi. Ataupun boleh pakai brush gigi yang kat rumah kita pun boleh juga, tak ada masalah. Boleh mana-mana. Yang penting kita berus gigi lah, mencuci gigi. Kemudian kita berpakaian, pakaian yang baik-baik.
Dan niatkan kita berpakaian itu niat untuk menutup aurat, menjunjung perintah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan untuk menunjuk-nunjuk kepada makhluk. Ini yang diajarkan oleh Nabi SAW. Supaya apa? Supaya kita tidak rugi. Kita tak rugi. Kalau kita berpakaian dengan tidak yang sebenarnya, maka kita akan rugi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu diajarkan oleh Nabi SAW, disebutkan oleh para ulama tentang adab berpakaian. Ini termasuk dalam adab berpakaian. Walaupun Imam Ghazali tak sebut di sini, kita tambahannya adalah adab berpakaian. Tadi adab bangun, dan adab bangun daripada tidur, sebagaimana adab-adabnya. Kemudian adab kita berpakaian. Dalam kita berpakaian ni niat tu penting. Niat tu penting. Kita nak ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita dalam mengikut perintah Allah Taala tu, kita menutup aurat. Aurat bagi orang lelaki batasannya macam mana, aurat bagi orang perempuan batasannya macam mana. Jadi kita ikut tutup aurat. Dan juga dalam kita berpakaian tu, kita niat ikut sunnah baginda Nabi SAW dalam berpakaian. Kan Nabi ajar sunnah berpakaian macam mana. Dan juga jangan kita sesekali dalam kita berpakaian tu kita terpesong niat daripada kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berkenaan dengan aurat ni kita sebut sedikitlah. Bila sebut adab berpakaian, kita sebutlah sedikit tentang aurat. Yang ini aurat orang lelaki, aurat orang perempuan, dan juga sama ada perempuan yang merdeka ataupun perempuan yang hamba. Jadi aurat ini asal perkataan dia auratun. Auratun atau dalam bahasa Arab yang memberi maksud naqsun, kekurangan. Aurat ni adalah memberi maksud kekurangan. Jadi sebab itu disebut tutup aurat, pasal aurat tu kekurangan. Jadi mesti ditutup, wajib ditutup. Sama ada orang lelaki ataupun orang perempuan. Ini yang diwajibkan oleh syarak. Sama ada ketika mana kita di dalam solat ataupun di luar solat, kita di tempat yang umum orang ramai, ataupun ketika mana kita bersendirian. Masuk bersendirian tu ketika istinja pun kita kena jaga aurat kita. Jangan kita kata ketika mana istinja, qada hajat tu tak ada orang tengok kita. Kita kena jaga juga aurat kita. Kerana Allah melihat kita, malaikat ada bersama dengan kita. Jadi kita kena jaga aurat walaupun kita berseorangan. Tetap kena jaga aurat kita, batasan aurat kita. Dan dalil menutup aurat ni semua dah tahulah. Bagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-A'raf, ya bani adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Al-A'raf, wahai anak-anak Adam, pakailah pakaian kamu yang indah berhias pada setiap kali kamu ke tempat ibadat, itu masjid. Jadi bila kita datang ke masjid, kita berpakaianlah dengan pakaian yang paling cantik sekali. Jangan nak tunggu waktu hari raya je pakai pakaian yang cantik-cantik, segak-segak. Jadi kita nak datang ke masjid, nak buat ibadat, kita pakailah pakaian yang cantik-cantik. Jangan seperti mana sebahagian orang dia sembahyang, waktu sembahyang ini biasa kat rumah lah, di masjid tak ada lah macam ni. Kalau ada kat masjid ni mungkin dia rasa malu lah. Pakai kain pelikat, letak selendang je kat sini, baju tak pakai. Pakai kopiah sembahyang. Memanglah ditutup aurat, tetapi takkanlah begitu cara kita berpakaian ketika mana kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pergi kenduri, jemputan kenduri pun kita tak pakai macam tu kan. Jadi ini menghadap Allah. Jangan kata alasannya saya menutup aurat juga. Yalah, memanglah menutup aurat, tapi takkanlah begitu cara kita berpakaian ketika mana kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pakailah lebih sempurna lagi. Dan juga daripada hadis Nabi SAW sebagaimana disebutkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi bersabda, la yuqbalullahu salata haidin illa bi khimarin. Allah tidak terima solat perempuan yang baligh kecuali dengan memakai kain tudung kepala ataupun menutup aurat. Ini bagi orang perempuan. Jadi orang perempuan ni dia jangan faham tutup aurat ni ketika solat saja. Bahkan di luar solat wajib. Dalam solat ataupun di luar solat dia wajib tutup aurat. Jangan ketika mana dia solat dia pakailah tudung, telekung dan sebagainya. Keluar daripada solat, kembali dia buka tudung, rambut menerbang sebagainya. Jadi jangan. Aurat tu bukan dalam solat sahaja, di luar solat pun kena tutup aurat, wajib. Bukan sunat lagi, wajib.
Kemudian kita sebutkan juga kategori aurat mengikut jantina, yang ni laki, perempuan, perempuan merdeka ataupun perempuan hamba, walaupun sekarang dah tak ada perempuan hamba kan. Sekarang semua dah merdeka. Aurat perempuan yang merdeka itu seluruh tubuhnya kecuali muka dan bahagian bahagian tapak kakinya. Bahagian tapak kaki. Tapak tangan, telapak tangan yang zahir dan batin. Ini ketika mana solat. Ketika mana solat. Ini aurat bagi orang perempuan yang merdeka. Kemudian aurat orang perempuan yang merdeka dan juga hamba ketika mana dia berhadapan dengan lelaki ajnabi. Lelaki ajnabi ni ya bukan muhrim dia. Sama ada secara nasab, susuan ataupun perkahwinan. Iaitu seluruh tubuh badan dia. Ini situasi di luar daripada solat. Kemudian aurat perempuan yang merdeka dan hamba yang berada bersama dengan muhrimnya ataupun sesama perempuan Islam yang lain. Auratnya adalah antara pusat dan dan lutut. Ini situasi di luar daripada solat. Maksudnya kalau dia bersama muhrim dia boleh nampak yang zahir lah, yang zahir. Dia boleh nampak yang zahir saja. Ketika mana dia buat kerja, misal dia ada sinting lengan sikit, gitulah yang zahir begitu saja. Itu ketika mana bersama muhrim ataupun sesama perempuan Islam. Kalau dia bersama dengan perempuan yang bukan Islam ataupun yang non muslim, dia haram dia mendedahkan bahagian tubuh badan dia. Bahagian aurat dia tak boleh nak dedah. Dia haram. Kecuali yang zahir tadilah. Kecuali yang zahir saja tadi. Yang lain tu dia wajib tutup. Wajib tutup. Kemudian kita sebutkan juga aurat orang lelaki. Aurat orang lelaki ni secara mutlaknya ialah antara pusat dan lutut. Bagaimana disebutkan tadi, antara pusat dan lutut. Walaupun begitu, kita tutuplah dengan sempurna ketika mana kita nak ibadat khususnya, nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ketika mana orang lelaki bersama yang orang perempuan yang ajnabi, seluruh tubuh badan dia wajib tutup. Wajib tutup. Kemudian orang lelaki ketika mana dia bersendirian, dia boleh tutup dua kemaluannya saja. Maksudnya yang lain tu boleh buka lah. Kalau dia bersendirian, dia tak boleh lah. Contohlah dia duduk bilik seorang, dia tidur dalam keadaan bogel misalnya. Mandi bogel misalnya. Dia seorang itu tak ada siapa tengok dia. Tak boleh. Hukumnya apa? Hukumnya makruh bagi orang yang dia melihat auratnya sendiri. Walaupun tak haram, makruh. Makruh kita lihat aurat kita sendiri, melainkan ada hajat. Misalnya katakan kita nak ubatkan kemaluan kita sendiri misal kita. Bolehlah. Kalau tak, makruh hukumnya. Saja-saja nak tengok, tak boleh. Saja-saja nak tengok tak boleh. Makruh walaupun aurat kita sendiri. Kecuali ada hajat lah. Begitu jugalah kalau kita ke hospital ke apa ke, ada hajat orang lain, doktor perawat. Itu dibenarkan sekadar yang hajat lah. Sebab tu kita kalau kita mandi mayat pun, jenazah pun, kita tak buka aurat dia kan. Tak buka, tutup. Mandi dalam keadaan tutup aurat dia. Itu dijaga. Jadi aurat ni dijaga sama ada ketika mana hidup ataupun ketika mana mati. Dijaga. Ni yang diajarkan oleh Islam. Jadi cantik yang Islam ajar ni dah cantik dah. Cuma kadang-kadang kita ni lah langgar. Kemudian kita sebutkan juga sifat-sifat pakaian yang sempurna. Selain pada tutup aurat, sifat pakaian yang sempurna itu adalah tidak nipis dan jarang sehingga menampakkan warna kulit. Tak kiralah lelaki ke perempuan,
sekarang dah jadi trend. Orang lelaki dia pakai semua fit. Dah fit dah sekarang ni. Dia pakai legging kan. Dulu ada orang perempuan dia pakai legging, sekarang lelaki pun dah pakai legging. Dah fit dah. Pakaian dia. Jadi jangan ingat bila kita ni lelaki boleh pakai sebegitu. Jangan. Jadi nipis dan jarang ni dielakkan sehingga menampakkan warna kulit. Selain daripada tutup aurat. Kemudian yang ketiga, tidak ketat dan sempit. Sebaliknya adalah longgar dan selesa. Tak kira lelaki ke perempuan, tidak ketat dan tidak sempit pakaian dia. Kemudian yang keempat, warna tidak terlalu menarik perhatian umum. Ini utamanya bagi orang perempuan. Jadi orang perempuan seboleh-bolehnya dipilih warna yang tidak menarik perhatian orang ramai. Pilih warna yang agak gelap sikit lah, tidak terlalu cerah ataupun tidak terlalu berwarna-warni. Kemudian yang kelima, tidak menyerupai pakaian yang berlainan jantina. Maknanya orang perempuan tak boleh pakai pakaian lelaki, orang lelaki tak boleh pakai pakaian orang perempuan. Tak boleh menyerupai pakaian yang berlainan jantina. Kemudian yang keenam, tidak menyerupai pakaian orang kafir. Tidak menyerupai pakaian orang kafir. Kalau satu pakaian itu telah jadi syiar ataupun telah jadi syiar orang kafir, maka orang Islam tak boleh pakai. Tak boleh pakai pakaian tersebut. Contoh pakaian yang melibatkan ibadat bagi orang kafir misalnya. Kemudian yang ketujuh, tidak terlalu wangi dan dengan bau-bauan hingga menarik perhatian. Ini khususnya bagi orang perempuan lah. Tak boleh pakai terlalu wangi sehingga menarik perhatian orang lain. Yang ke-8, bukan bertujuan untuk bermegah-megah. Berpakaian itu bukan bertujuan untuk bermegah-megah. Yang ke-9 yang paling penting adalah mengikut sunnah baginda Nabi SAW. Ini antara ciri-ciri ataupun sifat pakaian yang dituntut oleh syarak. Kemudian kita sebutkan juga antara pakaian baginda Nabi SAW. Dia ni antara pakaian Nabi SAW. Pertama ialah gamis. Gamis ni ada setengah diterjemahkan kemeja. Ini pakaian Nabi SAW. Kemudian yang kedua adalah ridak, selendang. Ini selendang, ridak. Kemudian yang ketiga, imamah. Imamah ni adalah serban. Serban ni maksudnya apa yang kita lilit di kepala kita, sama ada dia ada ekor ataupun tak ada ekor, dinamakan serban. Dinamakan serban. Apa-apa kain lah yang kita lilit di kepala kita dengan niat kita ikut sunnah Nabi SAW, maka boleh dikira sebagai serban. Sama ada ekor ataupun tidak ada ekor. Yang selalu kita nampak yang ada ekor lah. Sama ada ekor ni tarik ke kiri ke, tarik ke kanan ke, tengah ke, dia ada kaedah dia. Ataupun tidak ada ekor pun juga dikira sebagai serban. Kemudian yang keempat adalah jubbatun, jubah. Jubah ni lah pakaian sunnah Nabi SAW. Yang kelima, kain sarung. Kain sarung kalau kita sebut kain pelekat lah. Tapi yang Nabi pakai tu tidak berjahit. Yang tidak berjahit. Kita pakai ni yang dah berjahit. Sekarang ni dia jadi moden lagi. Kain pelekat dibuat seluar kan. Ni macam-macam trend lah. Kemudian yang keenam adalah kopiah. Kopiah tu sesuatu yang kita letak di kepala kita. Kopiah ni sama ada warna putih ke, warna hitam ke, warna apa ke. Kopiah tu pakaian Nabi SAW. Yang ketujuh adalah sandal. Ni sandal ataupun nial. Nabi SAW ada bentuk sandal Nabi kan. Kita boleh tengok gambar bentuk sandal Nabi SAW. Jadi ini adalah sebahagian daripada pakaian Nabi SAW. Selain daripada itu, cincin. Cincin juga adalah pakaian Nabi SAW. Bahkan dikira sebagai sunat. Kalau kita nak solat, kita pakai ni. Pakai serban, pakai jubah, pakai selendang, pakai cincin, pakai kain pelekat. Kalau ada ni semua kat tubuh badan kita, kita niat tu ikut sunnah Nabi, dalam solat kita dapat pahala sunat berpakaian. Atau cincin sekalipun. Nanti kita cerita kaedah bercincin, pakai cincin. Jari mana, bentuk yang macam mana, batu nak ke atas ke, nak ke bawah ke, semua ada caranya. Nanti kita sebutlah satu persatu insya-Allah. Jadi pada malam ni kita baru masih lagi adab bangun tidur, dan kita sebut tambahan sikit adab berpakaian. Masih ada lagi sebahagian daripada perkara yang kita nak sentuh tentang adab berpakaian. Selepas itu kita masuk bab yang kedua, adab-adab masuk ke dalam tandas. Jadi sekadar itu saja yang dapat disampaikan pada malam ini. Yang baik itu daripada Allah SWT, yang lemah kurang itu daripada diri saya sendiri.
Jadi kalau ada salah silap sepanjang apa telah disampaikan tadi, mohon bagi teguranlah. Mungkin ada salah silap dan sebagainya. Kalau ada yang tak jelas, boleh bertanya. Mudah-mudahan dapat perjelaskan lagi pada pengajian yang akan datang. Sekadar itu saja yang dapat disampaikan. Dan untuk makluman, buat masa ni buku belum sampai lagi. Saya pun duk tunggu-tunggu juga, tak sampai-sampai lagi. Boleh jadi minggu hadapan lah. Jadi kalau ada minggu hadapan, insya-Allah Jumaat hadapan kita dapatlah buku tersebut. Sekadar itu saja. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihi marji'u wal ma'ab wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.